Cobaan. Cobaan 1 2. Ya. Baik. InsyaAllah kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab izam sya'ulahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi Hasanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Biasanya orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang berikan akal yang sempurna oleh Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maksudnya, barang siapa dikenaki oleh Allah taala akan kebajikan, saya diberikan kepahaman di dalam agama. Alhamdulillah, yang saya hormati, semuliakan Al-Fadil tuan-tuan imam kita. Tak lupa juga yang semuliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi masjid, jawatankuasa masjid, sidang jemaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah terdapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab pengajian kita, kitab Muniyatul Musalli dan Bahjah Mardiyah, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Daud Abdullah Al-Qatani rahmatullah. Jadi malam ini kita ada sampai muka surat 3. Muka surat 3. Okey. Muka surat 3
sampai ayat berapa tu? Hafizuna ala salawat. Baik. Hafizuna ala salawat wa salatul wusta tu. Itu kita dah masuk dah. Dah masuk sikit. Baik. Kita lihat dia punya terjemahannya. Hafizuna ala salawat wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita lihat atas dulu. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'ala shalah al-muqimina laha al-khashina fiha ad-daimina 'alaiha. Wa bidzalika amarallahu ibadatul mu'minina fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizuna 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengekalkan sembahyang 5 waktu. Itu terjemahan daripada ayat itulah. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafizina 'ala salawat, 'ala salat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang sentiasa mengekalkan sembahyang 5 waktu. Kan? Al-muqimina, lagi mendirikannya dengan khusyuk. Al-muqimina, lagi mendirikan dengan khusyuk. Laha, baginya khasyin, khusyuk. Fiha daimin, dah fiha, padanya solat juga. Daimin, kekal dalam mengerjakan dia. Bila selesai satu sembahyang, ingin mengerjakan sembahyang yang lain pula. Itu maksudnya. Maksud daimin ni kekal maksudnya bila kita dah mengerjakan satu solat, maka kita berazam untuk mengerjakan solat yang seterusnya. Dengan cara itulah Allah Ta'ala menyuruh sekalian hamba-Nya yang mukmin dalam kitabnya, dan dengan itulah Allah Ta'ala menyebabkan mereka dengan berfirman hafizuna 'ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Maksudnya dalam sembahyang 5 waktu dan sembahyang wusta, serta dirikannya dengan penuh taat, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kalau kita lihat kepada kitab Hasyiah al-Musalli, syarah daripada kitab Munatul Musalli ini, syarahnya disebut dia dalam kitab Jawi lah, yang mana dikata kitab ni dikarang oleh Muhammad Taib bin Wahid. Dia ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Dalam sini dia sebut makna khusyuk. Apa makna khusyuk? Okey. Ada ulama menyatakan khusyuk dalam sembahyang itu wajib atau rukun. Ada ulama menyatakan khusyuk dalam sembahyang itu adalah wajib atau rukun, syarat. Seperti kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ikut pada kata-kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Imam Al-Ghazali, so sembahyang khusyuk ni merupakan benda wajib dan rukun dalam solat. Namun jumhur ulama menegaskan khusyuk bukanlah syarat atau wajib di dalam melaksanakan pentaklifan dalam mengerjakan sembahyang, tetapi hanyalah sebagai suatu syarat untuk memperolehi pahala dan keredaan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat pada jumhur ulama lah berkenaan dengan khusyuk ini. Mereka kata bukanlah syarat atau wajib. Tapi kalau ikut pendapat Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Imam Ghazali, dia kata benda itu wajib atau rukun. Namun jumhur ulama menyatakan bukan wajib, bukan syarat, tetapi hanyalah sebagai suatu syarat untuk memperolehi pahala dan keredaan daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
sebagai syarat untuk memperolehi keridhaan Allah dan untuk nak dapat pahala lah. Kerana siapa yang sembahyang tak nak pahala kan, betul tak? So kita semua sembahyang nakkan pahala sebagai bekalan kita lah di akhirat besok. Namun menurut Qatadah Qatadah kata khusyuk fil qalbi wa huwa al khauf wa ghaddul basar fi shalah. Menurut pada Qatadah dia kata kan, khusyuk itu di hati, iaitu mempunyai rasa takut dan menundukkan pandangan di dalam solat. Itu mana khusyuk. Khusyuk maksudnya dia kata mempunyai rasa hati, mana perasaan lah, punya perasaan hati kita kan, dan juga menundukkan pandangan kita ketika dalam solat. Kerana solat biasanya kita lihat pada tempat sujud, betul tak? Jadi mata kita tak adalah orang kata merayau sana merayau sini. Kita tumpukan pada tempat sujud. Kat situ pun boleh timbulnya khusyuk. Kemudian pendapat Syekh Qutb pula. Kalau lihat pandangan daripada Syekh Qutb dalam kitab Fizil Quran, dia katakan bahawa orang yang khusyuk itu hati mereka merasa takut dikala berdiri di dalam sembahyang di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mana khusyuk. Kata pandangan daripada Syekh Qutb rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya fi Zilal Quran, dia kata khusyuk itu ataupun orang yang khusyuk itu hati mereka merasa takut dikala berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa gemetarlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kekuasaan Allah. Dan dia berkata, dan dia berkeadaan tetap anggota dan khusyuk ataupun tunduk. Maka khusyuk itu dia kata mempengaruhi seluruh anggota. Jadi khusyuk tadi dia mempengaruhi seluruh anggota dan air muka dan segala pergerakan, dan jiwa mereka diselubungi oleh kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan solat tu ada tak rasa macam tu? Kita solat ada tak rasa macam tu? Kalau kita solat ada rasa macam tu, makna ada yang khusyuk lah. Dia kata khusyuk itu mempengaruhi seluruh anggota badan kita. Dia akan ada connection lah kepada anggota badan kita, kemudian air muka kita, dan segala pergerakan, dan jiwa mereka diselubungi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah terlintas di hati mereka segala kebimbangan, dan tiadalah mereka terganggu oleh urusan lain, melainkan hanya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam solat itu dia tak terganggu lah dengan urusan-urusan lain. Jadi kalau dalam solat tuan-tuan pun terganggu dengan urusan-urusan keduniaan kan, walaupun kita jadi imam ke, kita jadi bilal ke, kita jadi siap ke, kan, kita duduk saf depan ke, saf belakang ke. Jadi kalau pemikiran kita itu menerobos menerawang kan, terfikir kepada benda-benda dunia, maka tidak ada khusyuk kat situ. Maka tiadalah terlintas di hati mereka segala kebimbangan, dan tiadalah mereka terganggu oleh urusan lain, melainkan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perasaan mereka asyik tenggelam menghubungi Allah Subhanahu wa taala, dan asyik berbisik ataupun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Itu pandangan daripada Syekh Qutb tadi. Baik, kemudian bermula khusyuk dalam sembahyang itu ada 3 martabat. Ada pula ditambah ni oleh musannif ni dalam kitab Asyah. Kitab ni memang tak ada jual kat di Sembilan. Saya pun order daripada Kelantan. Ada 2 jilid, jilid 1 dan jilid 2. Satu lagi kitab yang hari itulah, kitab Tahqiq ni, Tahqiq Mu'tatul Musalli. Ni pun order daripada Kelantan. Ni karangan daripada ulama Qatani lah. Qatani dia pun menghuraikan, mensyarahkan kitabnya ni. Asal kitab ni nipis dia, tapi yang mensyarahkan tu ada hurai lagi, hurai apa? Imam kena balik ni imam.
boleh gunakan untuk mengajar lah macam tu. Kalau nak bagi nombor kontak pun saya boleh bagi nombor kontak, tuan boleh. Dia Jawi lah, bukan Rumi. Siapa yang tak reti Jawi memang tak dapat nak baca lah. Yang boleh baca Jawi bolehlah baca kan. Baik, kalau sebut dalam kitab ni lagi dia kata bermula khusyuk dalam sembahyang itu ada 3 martabat. Pertama, khusyuk kerana takut dan menghinakan diri, iaitu bagi al-ibad serta az-zuhud. Bagi al-ibad mana segala hamba, serta az-zuhud orang yang zuhud kepada Allah. Ini khusyuk pertama. Khusyuk kerana takut dan menghinakan diri. Takut dan menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu martabat pertama. Kedua, khusyuk kerana memuliakan dan membesarkan, iaitu bagi al-muridina. Muridina makna orang yang berkehendak, al-murid, serta as-salikin, orang-orang yang berjalan pada jalan Allah. Ini istilah yang dalam kitab tasawuf lah. Al-muridin makna murid. Murid makna orang yang berjalan, orang yang berguru lah, berjalan menuju kepada Allah. As-salikin pun orang berjalan. Ataupun muridin boleh makna orang berkehendak pada Allah, berjalan pada Allah. Itu derajat ataupun martabat kedua. Khusyuk kerana memuliakan dan membesarkan, ini bagi orang-orang yang tingkatan al-muridin serta as-salikin. Yang ketiga, khusyuk kerana suka dan gembira dan berhadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini khusyuk ketiga, ini di darjat lagi tinggilah. Yang rendah tadi darjat pertama. Ini tingkatan al-ibad, az-zuhud. Tingkatan yang kedua, tingkat al-muridin, as-salikin. Tingkatan ketiga, mana khusyuk ketiga itu khusyuk kerana suka dan gembira dan berhadap kepada Allah, iaitu bagi al-muwasilin fil arifin. Muwasil mana orang yang sampai pada Allah, orang-orang yang sampai pada Allah. Al-arifin orang-orang yang mengenal Allah. Ini tingkatan darjat orang yang ketiga, khusyuk yang ketiga. Baik, setengah perkara yang menolong bagi mendapat khusyuk itu ialah zahid dalam dunia, dan ini ubat yang terlebih besar bagi khusyuk, kerana dunia itu kan perangkap iblis. Dia kata, maka ia akan sentiasa mendatangi akan perangkapnya. Dia sentiasa mendatangi akan perangkapnya. Kerana dunia ni macam perangkap pada manusia dunia lah. Jadi iblis ni dia sentiasa memerhatikan perangkapnya. Dah masuk joget ke belum? Dah masuk joget. Dah masuk joget kan? Kan kita biasa pasang perangkap, tangkap pelanduk ke, kan? Kalau sungai tu tangkap letak bubu kan, jaring dan sebagainya kan. Orang yang menjaring kan, dia letaklah mungkin dalam sejam ke 2 jam ke. Besok lepas tu datang dia tengok, kati dah kono ikan kan. Dah doi tak boleh ikan lontung ni, kan? Kau nampak macam pelampung dah tenggelam tu, adolah ikan tu kan. Kau tak ikan boyo lah. Kau tak ikan boyo lah yang lontung tu kan. Jadi iblis menjadikan dunia itu sebagai perangkap. Dan bila dunia perangkap, maka iblis pun selalu tengok dunia, selalu perhatikan ada tak manusia terjoget, kan? Baik. Baik, setengah perkara yang menolong bagi mendapat khusyuk ialah zahid dalam dunia. Mana zahid, mana orang zuhud dalam dunia. Dan ini ubat yang terlebih besar bagi khusyuk, kerana dunia itu perangkap iblis. Maka ia akan sentiasa mendatangi akan perangkapnya. Macam tu. Dia akan datang selalu tengok perangkapnya. Baik. Kemudian dalam ayat tadi disebut, dia kata wa ja'alanallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salati wal muqimina tadi kan, mukimina tadi. Orang-orang, semoga Allah Taala menjadikan kita dan antara kamu tadi di kalangan orang yang sentiasa meliadakan sembahyang, kan? Lagi al-muqimina al-khashiina fiha ad-daimina. Maksudnya tetap hati dan anggota. Tetap hati dan anggota lah. Maknanya bukan saja kita nak Allah Ta'ala ni kan kekalkan kita jenis orang yang sembahyang,
tak tinggal sembahyang, malahan kita nak juga kita ni Allah Ta'ala jadikan kita al-muqimina al-khashi tadi, orang yang sentiasa tetap anggotanya dalam mengerjakan sembahyang. Baik. Kalau kita lihat dalam syarahnya, dia kata yang ini khusyuk itu terbagi dua. Kemudian khusyuk pula terbagi pada dua. Tadi ada 3 martabat khusyuk. Kemudian disebut dalam kitab ini khusyuk ada bagi dua. Pertama khusyuk batin, yang kedua khusyuk zahir. Dalam kitab Rahsia Khusyuk Sembahyang yang dikarang oleh Abdullah Al-Qari bin Haji Saleh, ada menuliskan bahawa dalam kitab At-Ta'wilat An-Najamiyat menyatakan khusyuk batin mengandungi khusyuk jiwa, iaitu tenang dari segala kebimbangan dunia, dan khusyuk hati, iaitu dengan selalu berzikir dengan hadir hati. Itu maksudnya. Ini pendapat, ini kata-kata daripada Abdullah Qari bin Haji Saleh dalam kitabnya At-Ta'wilat An-Najamiyat. Dia kata khusyuk dia ada dua, khusyuk zahir dan batin. Betul tak? Khusyuk batin itulah mengandungi jiwa mana tenang daripada segala kebimbangan hati, kan? Kemudian khusyuk hati iaitu dengan selalu berzikir, dengan hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dikatakan khusyuk rahsia, ada pula khusyuk rahsia atau khusyuk sulit sir, adalah memperhatikan Allah Ta'ala dengan meninggalkan segala pandangan terhadap alam. Itu maksudnya. Dia kata ada pula khusyuk rahsia ataupun khusyuk sulit asir, iaitu memperhatikan Allah dengan meninggalkan segala pandangan terhadap dunia ataupun alam. Manakala khusyuk roh, ada pula dia kata khusyuk roh, iaitu tenggelam di lautan kasih dikala ternyata keindahan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau khusyuk roh pula, tenggelam di lautan kasih dikala ternyata keindahan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun khusyuk zahir mengandungi khusyuk kepala, iaitu menundukkannya kepala ketika mengerjakan solat pada tempat sujudlah. Betul tak? Dan khusyuk mata dengan tidak menoleh. Khusyuk pula mata ketika dalam salat, dia tidak menoleh ke sana kemari. Dan khusyuk tangan, iaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan penuh hormat, seperti perlakuan hamba, seperti perlakuan seorang hamba lah di hadapan said dia, kan. Macam mana seorang hamba tu depan saidnya sudah tentu dicermat, takut nanti tersilap, maka said akan marah dengan dia. Itu juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan khusyuk sembahyang itu dengan penuh cermat. Mana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dengan penuh hormat, seperti perlakuan hamba. Dan khusyuk dua kaki, dan khusyuk dua kaki ialah dengan tegak berpijak, tidak bergerak. Tegak berpijak, tidak bergerak. Macam tu. Tetap, kan? Tetap yang anggota badan dia ketika dia mengerjakan ibadah ataupun mengerjakan solat kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian disebut dalam kitab ni juga, kan, mencita ia, mana seorang yang suka dan kasih kepada sembahyang. Kan disebut dalam tadi, kan, mana orang yang solat tadi, kan, ad-daimina 'alaiha, disebutkan dalam Arab tadi. Ja'alallahu wa iyyakum minal muhafizina 'alas salat al-muqima laha al-khashina fiha ad-daimina 'alaiha. Daimi mana berkekalan. Apa maksud berkekalan? Masuk kekekalan dia maksudnya kalau berpisah akan solat tadi, maka dia berazam untuk kembali semula. Dia kata, kalau sebut dalam ni, dia kata seorang yang suka dan kasih pada sembahyang, manusia dapat menderajat dengan Allah sehingga membawa kepada sukar untuk berpisah daripada sembahyang. Kalaupun berpisah, akan tetapi hatinya akan sentiasa teringat dan kasih untuk mengerjakan sembahyang, solat ataupun sembahyang yang berikutnya dengan sebaik yang dapat. Akhirnya
akhirnya hidup akan sentiasa terbimbing oleh solat, oleh sembahyang. Maka inilah maksud yang dikehendaki bahawa sembahyang itu boleh mencegah daripada perkara keji dan mungkar. Itu maksud dia. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wan hai munkar, sembahyang tu boleh mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi maknanya orang tadi sentiasa al-muqimina solat. Al-muqimah sentiasa kan lazim nak solat. Mana habis satu solat, maka dia berazam untuk hadir kembali solat, sama ada solat di rumah ke ataupun solat di masjid ataupun solat di surau, sentiasa dia berazam untuk melakukan solat tadilah. Macam tu tuan-tuan. Baik, kemudian ini yang terdapat dalam kitab ni lah. Kalau dalam kitab ni pula ada sebut apa? Saya bawa dua-dua kitab tuan-tuan, senang. Berkenaan dengan apa yang kita cakap tadi. Kita bicarakan berkenaan solat tadi, al-khusyuk di dalam solat. Betul tak? Hilanglah. Baik. Okey, kemudian menunggu dalam solat tadi kan. Kalau sebut dalam kitab ni pula, dalam kitab Tahqiqul Waqi' ala Munatul Musalli, dia kata bahawa duduk dalam masjid untuk menunggu solat. Maksud dengan orang kata sentiasa al-muqimina solat tadi, ada imina solat, mana sentiasa berkekalan dalam solat, maksudnya ialah seorang itu antaranya ialah duduk dalam masjid untuk menunggu solat, yang mana pahalanya sangat besar dan fadilat yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata la yazalu ahadukum fi shalah ma dama yantazruha wa la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi masjid. Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya sentiasa seorang itu dalam pahala solat selama mana dia menunggunya. Orang itu sentiasa dikatakan orang yang sentiasa dalam pahala solat, maksudnya dia sentiasa menunggu solat. Sentiasa selama mana dia menunggu solat. Dan sentiasa para malaikat beristighfar pula kepada seorang daripada kamu tadi, selama mana dia berada dalam masjid. Selama mana duduk dalam masjid, walaupun dia tak buat apa, duduk je menung dalam masjid kan. Menung kan, tengok kipas kan, tengok tiang, tengok rak buku kan, duduk je tu je. Maka pun ada juga pahalanya. Apalagi kalau dia membaca Quran, dia berzikir, beristighfar dan sebagainya. Tak? La yazalu ahadukum fi shalah ma dama yantizruha wa la yazalul malaikah tusalli ala ahadikum ma dama fi masjid. Maksudnya senantiasa seorang kamu tu dalam solat selama mana dia menunggu solat. Dan senantiasa malaikat tu beristighfar. Tusalli maknanya beristighfar ataupun berselawat atas dia. Ma ala ahadikum, salah seorang kamu, ma dama fi masjid, selama mana dia duduk dalam masjid. Kemudian malaikat pun kata Allahumma fil lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdis. Maka malaikat kata, ya Allah Tuhan, ampunkan dosa dia dan berikan rahmat pada dia ma lam yuhdis, selama mana dia tidak berhadas. Kemudian kata-kata Sayyidina Ali pula, daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, katanya bahawa Rasulullah SAW bersabda, isbagul wudu' adal makarih wa imalul ikdam ilal masajid wa intizaru salah ba'da salah taghsilul khataya ghuslan. Maksudnya menyempurnakan wuduk pada tiap-tiap perkara yang dibencinya, dan melangkahkan kaki ke masjid-masjid, dan menunggu solat setelah menunaikan solat, kemudian menyucikan diri daripada, dan ianya menyucikan diri daripada kesalahan
yang telah pun dilakukan. Dia menyucikan dirinya daripada kesalahan-kesalahan yang dia telah lakukan, insya-Allah. Baik, kemudian dalam satu hadis lagi, banyak hadis ni dalam kitab ni. Dia huraikan lagi lah kitab Niyatul Musalli ni. Dia tambah-tambahkan lagi. Dia kata Nabi SAW bersabda, dia kata, "Ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatakhiran hatta ya'tiyal masjid fa yusalli ma'al muslimin aw ma'al imam. Summa yantaziru shalah allati ba'daha illa qalat malaikah Allahumma fillahu Allahumma arhamhu." Maksudnya tiada daripada seseorang yang keluar daripada rumahnya. Wa ma min ahadin yakhruju min baiti, tiada daripada seseorang yang keluar daripada rumahnya mutatakhiran, dalam keadaan dia bersih suci, hatta ya'tiyal masjid, sehingga dia datang ataupun sampai ke masjid. Fa yusalli ma'al muslimin, lalu dia pun bersembahyang beserta orang muslim, au ma'al imam, ataupun serta dengan imam. Summa yantazirus solah, kemudian dia menunggu sembahyang, allati ba'daha, sembahyang yang sesudahnya, illa qalat malaikah, kecuali berkatalah malaikat, Allahumma fillahu Allahumma arhamhu, ya Allah Tuhanku, ampunkan baginya dosanya dan maafkanlah ataupun berikan rahmat dia kepada dia. Itulah, berikan rahmat pada dia. Masya-Allah tuan-tuan. Itu penambahan disebut dalam kitab ni lah. Gitu. Baik, kita kembali pada kitab tadi. Kembali balik kitab tadi tuan-tuan. Apa disebut dalam kitab tadi? Imam? Dalam kitab tadi dia sambung lagi. Sembahyang pula. Sembahyang lima waktu adalah sembahyang fardu yang 5. Sembahyang lima waktu adalah sembahyang fardu yang 5, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Setiap orang Islam tidak dibenar meninggalkan semua sembahyang ini, walaupun dengan apa cara sekalipun, selagi dia beragama Islam dan juga berakal, tak kira betapa lemah dan berat sakitnya, walaupun hampir mati tuan. Walaupun hampir mati, tetap juga kita mesti mendirikan solat. Tetap juga kita mesti mendirikan solat tuan-tuan. Macam tu. Baik, kemudian sembahyang wusta adalah sembahyang asar. Ini ada pendapat lah. Ada pendapat menyatakan sembahyang wusta ni adalah sembahyang asar. Disebut secara khusus di sini kerana kelebihan dan kemuliaan berbanding dengan sembahyang lain. Ini sembahyang asar. Ini ada kaul lah. Ada kaul menyampaikan sembahyang wusta ialah sembahyang asar. Tapi ada juga pendapat-pendapat lain. Dia kata sembahyang wusta ni bukan sembahyang asar je. Ada juga pendapat menyatakan sembahyang subuh pun sembahyang wusta juga. Ada juga menyatakan sembahyang asar pun sembahyang wusta juga. Banyaklah tuan-tuan kaul berkenaan dengan sembahyang wusta ni. Sebut sini sebut tak? Ni pada sebut juga. Kita dia lihat nanti ke depan. Ada berkenaan sembahyang wusta. Kalau disebut dalam kitab ini, kan dia kata sembahyang wusta itu ialah sembahyang asar. Ada pula kau menyatakan sembahyang zuhur. Ini pendapat Zaid bin Sabit, Abu Sa'id Al-Khudri, Usamah bin Zaid. Ada pula menyatakan sembahyang subuh. Ini pendapat mazhab Syafi'i, Umar bin Khattab, Mu'az bin Jabal, Ibn Abbas. Kemudian ada pula pendapat menyatakan sembahyang maghrib. Ini pendapat daripada Qabisah. Kemudian ada juga pendapat menyatakan sembahyang isyak, pendapat mazhab Imamiyah. Kemudian ada pula menyatakan sembahyang Jumaat. Pun sembahyang wusta lah. Jumaat pada hari Jumaat dan zuhur pada hari lainnya. Banyaklah pendapat kan berkenaan sembahyang wusta ni. Cuma apa yang popular, pendapat yang popular menyatakan sembahyang wusta ini ialah sembahyang asar. Hafizuna ala salati wa salati wusta. Hendaklah kamu menjaga sembahyang segala sembahyang fardu dan sembahyang wusta, wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sembahyang penuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian sebab turunnya ayat ini adalah untuk memudahkan Islam sembahyang bila takut.
Disebut secara khusus di sini kerana kelebihan dan kemuliaannya berbanding sembahyang lain. Sebab turun ayat ini ialah untuk memudahkan orang Islam bersemayang apabila takut. Menurut satu cerita, orang Islam bersemayang zuhur bersama dengan Rasulullah SAW dalam satu peperangan. Menurut cara sembahyang biasa, orang-orang kafir musyrik berada dekat dengan orang Islam. Melihat mereka bersemayang, bila selesai sembahyang, ada orang musyrik yang berkata, jika kamu menggetak mereka dalam sembahyang nanti, tentu kamu dapat mengenakan mereka. Kalau kamu menggertak mereka dalam sembahyang, sudah tentu kamu dapat mengenakan, mana memukul lah, memukul ke, membunuh ke kan. Mana kamu dapatlah mengambil kesempatan membunuh, mencederakan orang Islam ketika dia tengah sembahyang. Manakala yang lain pula dia kata, sesungguhnya bagi mereka sembahyang selepas itu adalah terlebih kasih kepada bapa dan anak-anak mereka. Sembahyang yang dimasukkan itu ialah sembahyang asar. Sembahyang yang dimasukkan itu ialah sembahyang asar. Jadi Nabi Muhammad SAW sembahyang dengan para sahabat sembahyang asar. Jadi ada kisah tadilah. Ketika mereka tengah sembahyang tadi, orang-orang kafir ini memang nak mengambil kesempatan kepada Nabi dan juga para sahabat ketika tengah sembahyang. Maka itu yang lahirnya tu orang kata kaifiat ataupun cara sembahyang takut, salatul khauf. Dia ada dua cara kan, 2-3 cara ketika sembahyang takut. Macam tu. Kemudian lalu malaikat Jibril turun menghadap Rasulullah SAW dengan membawa cara sembahyang dalam peperangan, iaitulah sidatul khauf, sembahyang dalam peperangan. Oleh itu renungilah betapa besar kelebihan dan kemuliaan sembahyang asar, sehingga orang kafir pun turut mengetahuinya. Tak? Ini nak menyatakan pada kita bahawa tentang kelebihan sembahyang asar ni. Dan sembahyang asar ni biasanya sembahyang biasanya orang tengah syok bekerja kan. Orang tengah syok bekerja. Tentu tengoklah kalau masa asar tu biasanya orang tengah seronok bekerja. Time itulah tiba-tibanya datang azan. Tiba-tiba azan di masjid, ada suara dan sebagainya. Jadi di kalangan kita ni kadang-kadang bila sibuk bekerja, tunggulah dulu, sembahyang kemudian lah. Berlainan dengan waktu sembahyang yang lain. Kalau sembahyang subuh punya tu juga, sembahyang subuh pun cabarannya besar juga. Sembahyang subuh kan, tak ramai di kalangan kita ni mampu mendirikan sembahyang subuh. Malahan kan ada yang kata suka menangguh-nangguhkan sembahyang. Pertama sekali kadang-kadang anak-anak kita lah, anak kita, cucu kita, kadang dah berapa kali dah kojut tu, dah ponek dah kojut, tak bangun-bangun je, kojut lagi, tak bangun lagi. Maknanya kan berat kepada separuh di kalangan kita ni untuk mendirikan sembahyang subuh. Macam tu. Baik, jadi sembahyang sidatul khauf ini, sembahyang bersangatan takut ni memang dah disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran lah. Dia ada ayat Quran tu yang menjelaskan kepada kita tentang sembahyang sidatul khauf. Saya tak ingat, lupa dia punya surah tu adalah surah dalam, kita lihatlah dalam Quran berkenaan. Dia ada dua cara, ada dua kaifiat sembahyang sidatul khauf. Mana cara yang pertama dan kedua tu masih lagi dalam bentuk saf, kan? Cara yang pertama dan kedua masih dalam bentuk saf, sedangkan cara yang ketiga itu mana kata peperangan yang sangat berkecamuk. Kan? Cara kaifiat sembahyang pertama kedua tu masih lagi menghadap kiblat. Cara sembahyang pertama dan kedua sidatul khauf ni masih lagi menghadap kiblat. Tapi sembahyang yang cara yang ketiga dalam keadaan sembahyang berkecamuk, peperangan. Jadi bolehlah macam mana sekalipun, tak menghadap kiblat pun tak apa. Sembahyanglah macam mana yang boleh sembahyang, selagi mana masih lagi dalam waktu sembahyang, maka naklah mengerjakan sembahyang tersebut. Tuan-tuan. Okay, habis? Maksudnya dah? Dah.
Dah. Dapat 3 4 kan? Okey dah, okey. Alhamdulillah selesai kita punya pengajian malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Sembahyang Sidatul Khauf nanti kita akan sambung lagi. Wallahu a'lam. Saya buka soalan kalau ada soalan daripada tuan-tuan. Ada tak? Ada soalan? Ada? Ustaz, bertanya ya. Dekat nak pencerahan. Hari tu saya ada tengok rancangan TV. Okey. Rancangan agama yang dikelolakan oleh Oasis. Rancangan sah atau tak sah kan? Saya nak bertanya tapi tak payah lah sebab rancangan TV kan. Dalam kenyataan Ustaz tu, dia mengatakan bahawa untuk orang bermusafir nak buat solat jamaah, dia perlu keluar sebelum azan subuh. Dia kira hari pertama dia bermusafir. Apa pandangan Ustaz? Sembahyang musafir. Maknanya kita nak contoh hari ini kita nak pergi ke Terengganu lah kan. Kita keluar pukul 9 pagi. Mana pada hari itu waktu zuhur dengan asar kita tak dibenarkan untuk jamak kerana itu hari tersebut bukannya dikira sebagai hari kita bermusafir. Syarat dia mesti keluar pada rumah sebelum azan subuh. Apa pandangan Ustaz? Pasal saya pertama kali budongan Ustaz. Yang lagi kita nak bertanya tak apa satu rancangan TV kan. Apa pandangan Ustaz? Pandangan saya betul lah tu. Dia mesti keluar sebelum pada solat subuh. Solat dikira musafir dia. Maknanya Ustaz kalau kita keluar pukul 9 pagi, kita nak ke Terengganu contoh yang lebih pada 92 km. Kerana pada hari tu kita memang tak dibenarkan solat jamak lah maksudnya. Solat jamak dan kasar. Mana yang zuhur dan asar tu kita kena buat solat tamam lah. Solat yang sempurna lah. Solat sempurna lah. Anda kena keluar sebelum daripada solat subuh kan? Sebelum subuh. Menurut kata Ustaz tu, apabila tibanya hari kedua tu nanti, barulah itu dikirakan hari pertama kita kepada orang. Masuk hari kedua lah, maka barulah kira yang pertama. Sebab kita keluar kadang-kadang kita keluar lambat. Lambat kan? Macam tu. Syarat dia mesti sebelum subuh Ustaz syaratnya mesti sebelum subuh. Kalau sebut dalam kitab macam tu lah. Tapi banyak kadang kita tak keluar lewat tak keluar pada subuh pun. Kadang waktu zuhur, asar baru keluar. Macam tu. Jadi kalau kita tolak katalah pukul 10, pukul 11. Jadi zuhur dengan asar tu macam mana kalau kita tak boleh nak? Supaya tamam lah. Kan kita boleh berhenti kat mana-mana. Sekarang ni mudah kalau nak kirakan, mudah je. Kalau sekarang ni banyak tempat kita boleh berhenti. Boleh dikatakan setiap tempat tepi jalan tu ada je masjid. Ada juga tempat persinggahan. Ada tak? Ada kan? Boleh katakan ada tu je. Ada je surau lah, ada lah masjid. Memang mudah sekarang ni. Dan kita pun perjalanan kita pun lagi cepat dan pantas. Cepat dan pantas, tu tak? Kadang walaupun lebih daripada 91 km, kadang sekejap dah sampai dah. Sekejap dah sampai. Tak sampai satu hari pun kadang dah sampai dah. Dah sampai. Okey? Jam apa tadi Ustaz kan jamaah tadi? Pada dua asal atau bulan kan ada buah subuh kita pergi nak kita jauh akan makan isyak kan tapi Jumaat apa maghrib dan isyak jadi tu ada tadi hari pertama kalau apa tak apa dengar besok kita dah diri saya lah kan. Kalau pergi mana-mana bawa nak apa. Kita katakan pukul 9 kita nak pergi lah bertolak kan.
Kau buat tengok 10 tak ada orang apa subuh tak payah kan. Kau buat gimana apa cuma ni maghrib dan isyak je. Kita cerita tu. Kita maghrib buat maghrib dengan isyak je. Maksudnya maghrib isyak tu apa? Ya maghrib dan isyak kita jamak lah kan. Mana boleh ke maghrib isyak tu dijamak Ustaz? Boleh tak? Maghrib dengan isyak boleh jamak. Dia kata hari pertama musafir subuh. Tuan mana hari pertama ke tu? Hari pertama tu kita keluar sebelum subuh. Lepas itu baru dia tak boleh, sepatutnya tak boleh lah. Kena masuk pada hari yang kedua tu. Hari kedua tu baru kira hari yang pertama. yang lepas-lepas ni kita sedap. Dia buat Maknanya Ustaz tak dulu. Maksudnya kalau kita berjalan dulu dah jauh macam tu. Kita jamak lah. Tak kira hari pertama ke hari kedua ke. Nanti saya tengok kalau ada pendapat lain lah. Saya tak sempat nak tengok. Kan ni baru tanya tadi kan. Nanti saya tengok lagi kalau ada pendapat lain yang boleh dikatakan tak kira sembahyang subuh. Maknanya sembahyang waktu zuhur pun dah boleh dikira untuk jamak lah macam tu. Tapi apa yang saya fahamkan sebelumnya begitulah. Tapi saya tengok balik, saya rujuk balik kitab. Kalau ada kaul-kaul lain, pendapat lain yang menyatakan mana tak semestinya sebelum subuh. Mana zuhur ke asar pun boleh juga dah start jamak. Macam tu. Sebab ada di kalangan kita ni pun mengamalkan begitu. Mana start aja, mana sebelum, mana nak bergerak zuhur kan. Ataupun zuhur, kita dah siap jamak dah tu. Dah start jamak je tu. Yelah, dah biasa macam tu. Tak apa, itu soalan yang baik lah. Soalan baik, nanti saya check balik lah, tengok balik. Nanti akan datang kita beritahu. Saya beritahu lah kalau ada pendapat lain atau kaul lain lah. Kadang dalam fiqah ni kadang banyak kaul. Ada kaul pertama, ada kaul macam dalam kitab Mahari itu pun kadang-kadang satu masalah sampai 3-4 kaul. Kaul 1, kaul 2, kaul 3, kaul 4 macam tu. Kita kadang tak boleh juga berpegang dengan satu kaul aja. Cuma kadang-kadang kaul yang kedua tu kadang lemah. Bukan makna tak boleh diamalkan, boleh macam tu. Dalam kitab Mahali pun itu juga ada 2-3 kaul suatu masalah. Ya, kadang Imam Nawawi pendapat lain, Rafa'i pendapat lain. Masing-masing ada alasan pada pendapat mereka. Faham kan? Jadi nak kena tengok balik. Nak kena tengok semula tentang bab solat qasar dan jamak ni lah. Macam tu. Saya pun tak berani bagi jawapan yang confirm lah. Ya, pada malam ni. Cuma kadang-kadang pendapat pertama tu kuat. Pendapat kedua kurang kuat. Pendapat ketiga pula pendapat lemah. Tapi walaupun begitu bukan makna pendapat kedua tak boleh gunakan. Macam tu. Bukan makna dia tak boleh gunakan. Boleh juga digunakan. Tapi pendapatnya agak lemah berbanding dengan pendapat yang pertama. Betul tak? Alright. Itu je. InsyaAllah datang kita tambah sama. Ada lagi soalan lain? Ada lagi. Katakanlah saya daripada sini pergi ke Perlis, maknanya kita berjamak masalah. Ada setengah pendapat kata daripada Perlis kita nak balik tu daripada sini dia kira musafir. Dia musafir tu 3 hari. Dia bukannya kata sebab kita dah selesai urusan sana tu maknanya kita nak balik semula ke tempat kita balik. Kata tidak kita tak menginap kat situ. Menginap tak ada Perlis tu. Jadi malam tu maknanya saya nak selesai bukan besok untuk semua kita patah balik lah. Dia kata masa patah balik tu dia tak tidur pula dah. Nabi dekat dengar kan. Maknanya kita kena solat tamam, mana solat dan sempurna waktu perjalanan kita balik. Kita bukan dikira lagi sebagai musafir. Tak ada pula yang saya amalkan sebelum ni. Selagi mana belum sampai ke tempat kita, selagi itu boleh masih jamak lagi. Kan kita dalam perjalanan balik, selagi mana belum sampai ke tempat kita, selagi mana belum sampai ke tempat tinggal kita yang sebenar, mana masa tu boleh menjamak lagi. Kenapa menyatakan tak boleh pula? Tak lebih 3 hari Ustaz ya. Asalkan tak lebih 3 hari. Ataupun asalkan tak lebih daripada 3 hari.
Dia ada banyak kaul ni, macam-macam kaul kadang. Ada yang kata sampai 16 hari pun ada. Sampai 16 hari pun ada. Dengan syarat dia kata tak menetap di tempat itu. Asal dia tak menetap. Alright. Nanti tengok balik dah. Saya nak kena rujuk balik. Kita lupa tuan. Kan? Maklumlah dalam PKP. Dalam PKP jadi tak bergerak-gerak tuan-tuan. Nak pergi ke sana tak boleh, nak pergi ke sini tak boleh. Asyik kuarantin yang saya pun itu PKPD pun dah 14 hari. Lepas itu kuarantin tambah lagi 14 hari. 1 bulan lah duduk tekung rumah. Dah tak boleh pergi ke mana orang. Okey, boleh? InsyaAllah akan datang kita tengok balik lah. Ada soalan lagi? Salat kat rumah tetap juga pahala. Kat masjid lebih ganjaran pahala dia. Masjid ke rumah Allah. Rumah kita. rumah kita. Kalau masjid rumah Allah, mana besar ganjaran sembahyang di masjid ataupun di rumah? Tentulah besar sembahyang di masjid berbanding sembahyang di rumah. Macam tu. Cuma macam perempuan lebih sesuai sembahyang di rumah berbanding dengan sembahyang di masjid. Dengan syarat kalau nak sembahyang di masjid boleh, dengan syarat aman daripada fitnah. Bila aman fitnah boleh datang ke masjid. Sampai itu nak menuntut ilmu, benda-benda fardu ain kan, wajib dah dia pergi datang ke masjid. Mana tiada halangan lah datang masjid. Sampai itu dia kenalah menjaga pandangan dia, pandangan mata dia, akhlak dia, perangai dia dan sebagainya. Nak lebih afdal di Mekah Madinah. Mekah Madinah tu lebih besar ganjaran pahala dia. 1000 ganjaran pahala tak? Kalau ini dah lama dah tak dapat pergi apa semua tu. Tak tahu bila boleh pergi lagi. Masih lagi kan tak dapat pergi lah. Umrah semua susah. Apalagi haji pun tak tahu lagi. Lain soalan ada lagi? Habis dah? Habis Okay, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Ya.